Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang berhutang, nescaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. So kalau orang tu berhutang dengan kita, dia tak boleh bayar, dan kita tahu memang dia tak ada kemampuan nak bayar, kita kata tak apa, saya berikan penangguhan, bayar bulan depan. Itu juga dianggap sebagai amal yang baik. Kita bagi orang hutang ni pun amal baik. Kita memberi tangguh orang bayar pun amal baik. Cuma jangan bagi tangguh. Saya bagi tangguh 30 hari tapi bunga naik lagi. Yang tu tak boleh, itu haram lah. Sebab itu makan riba. Yang ni kita kata tak apa, awak tak ada kan sekarang kan, patutnya kena bayar hari ni, tapi tak apa, awak bayar 30 hari akan datang, saya berikan penangguhan. Dia pun kata terima kasih. Itu juga dianggap sebagai amal jariah, amal kebaikan, kerana kita memudahkan urusan orang. Allah Ta'ala kata wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sesiapa yang, dan jika orang yang berhutang dengan kita tu ada kesukaran untuk bayar, maka berilah tempoh sehingga dia berkelapangan untuk membayar. Kemudian penangguhan pembayaran bagi seseorang yang berhutang atau membebaskannya merupakan sebab terkuat untuk meraih janji Allah Ta'ala, iaitu dimudahkannya urusan di dunia dan di akhirat. Ibn Rajab menyatakan, kemudahan yang diberikan kepada si penghutang bisa diwujudkan ataupun boleh diwujudkan dengan salah satu di antara dua cara. Jadi kalau orang berhutang dengan kita, kata Ibn Rajab, dia tak mampu nak bayar, kita boleh berikan amal baik kita kepada dia dengan salah satu daripada dua. Yang pertama, dengan memberinya tambahan waktu, dan hal ini merupakan kewajiban. Maksudnya, kalau dia berikan tambahan waktu, itu juga berpahala. Saya bagi awak tempoh lagi 30 hari lah. Tak apa, 30 hari lepas ni bayar. Okay. Yang kedua, menghapus hutang dengan menyerahkan sesuatu yang dapat meringankan beban hutangnya. Maksud kita bagi dia, awak tak boleh bayar, tak apalah saya halalkan. Contoh. Ataupun, awak hutang saya berapa? 20,000 kan? Tak apa, saya kurangkan sikit, awak tak boleh bayar kan? Saya kurangkan 15,000. 15,000 boleh bayar? Boleh bayar. Dia bayar 15,000 daripada 20,000. Itu pun amal juga. Itu pun dikira sebagai amal, memudahkan urusan orang. Okey? Boleh? Tapi kalau kita tak bagi? Tak ada. Dia janji nak bayar hari ni, kena bayar hari ni. Saya pun nak pakai duit ni. Boleh lah. Kita boleh heret lah dia ke mahkamah. Ini cerita pasal kelebihan. Kalau tak buat pun, tak apa. Sebab kita tak zalimi dia. Sebab dia memang janji nak bayar tarikh tu. Cuma kalau kita bagi, dapatlah kelebihan. Kita mudahkan urusan dia. Tapi Ustaz, saya bagi banyak kali dah, lihat nampaknya ni. Saya heret ke mahkamah boleh tak? Boleh. No problem. Kerana memang hak kita. Cuma kalau kita bagi lagi, itu tak akan pergi secara sia-sia. Dia akan dihitung sebagai amal baik. Masing-masing mempunyai keutamaan. Disebutkan dalam As-Sahihain, itu Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, dulu ada seorang saudagar yang bisa meminjam daripada orang-orang. Jika dia mendapati ada yang tidak mampu mengembalikan, maka dia berkata kepada anak-anaknya, bebaskanlah hutangnya, semoga Allah akan melapangkan kita. Maka Allah pun melapangkan dia. Maksudnya, kalau kita jenis tak kisah, tak apalah, engkau hutang aku kan, tak apa, tak payah bayarlah, aku bebaskan, ataupun aku halalkan. Kan kita sebut kan, aku halalkan. Maka itu dianggap sebagai amal baik. Pertama, pahala sedekah kita dapat. Yang kedua, pahala memudahkan urusan orang pun kita dapat. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau orang hutang dengan kita macam mana Ustaz? Kita nak halalkan ke kita nak tuntut di akhirat? Kalau halalkan macam rugi, tak boleh tuntut. Halalkan pun dikira sebagai amal baik. Kadang-kadang kita fikir dengan akal kan, kalau saya halalkan tak dapat apa-apa nanti, saya tak tuntut apa nanti kat dia. Tak, halalkan tu pun amal baik. Dua amal baik. Pertama, memudahkan urusan dia. Yang kedua, pahala sedekah. Kalau tak halal kan, kita akan tuntut di akhirat lah. Yang tu je lah.